kita ni pentajalian Allah. Jadi siap nama ayah, nama siapa? Radin ke siapa nama ke, Aziz ke, Abang Zat, semua nama-nama Aminah, itu pentajalian nama Allah. Sebab dalam diri kita ada sifat-sifat Allah. Ada kita ke? Tak ada. Macam wayang kulit tadi kan? Tak ada 100%. Semua dia yang gerakkan, dia yang membentukkan. Musawiru dalam perut mak kita tadi mengandung, dia yang menentukan kita. Bagaimana ukuran-ukuran semua Allah, yang tak ada satu pun yang ada pada kita, melainkan la ilaha illallah. Itu sebenarnya tauhid. Itu ala tuju kita dalam hidup ini. Setiap diri-diri kita mesti ada tu. Barulah diajarkan, baru sebut nama-nama lain. Ya. Ada orang soal kita, takkanlah nama kita ni Asmaul Husna. Iya. Sekarang yang bagi nama saya ni mak dan bapak saya. Mak saya letak nama Abdul, bapak saya tu Aziz, Abdul Aziz kan. Jadi mak bapak saya dapat ilham daripada mana? Kan ada siapa-siapa yang suruh. Dan siapa-siapa kalau suruh pun, ulama ke mana, dia pun datang ilham daripada siapa? Betul? Jadi kita ni nak belajar menafikan betul-betul apa yang kita sebut, mengisbatkan yang ada hanya Allah. Itu yang tak diajari sekarang ni. Dah dimomokkan dengan pahala. Bukan saya cakap pahala tu tak ada, tapi yang lebih hebat daripada pahala ini sebenarnya, jangan kita mensekutukan Allah dalam ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Berapa banyak kita buat syirik kalau kita tak kenal Allah. Diri Allah kita tak kenal. Kita menyembah nama dia, Allah. Kena pula kita nak pergi laut, kapal pecah, tak ada apa boleh kita nak selamatkan, tenggelam timbul, baru kita sebut betul-betul ikhlas, Allah baru sebut. Dan naik ke darat selamat, hilang nama tu. Tak ada kesungguhan. Betul? Manusia bersifat gitu. Allah tadi buangkan sifat manusia, baru ada jadi sifat yang ada hanya Allah. Baru kita nampak kejernihan, kesucian, kemanisan hidup kita. Jadi kita tahu hal itu. Kita tak risaulah kat mana-mana pun kita pergi, kita tetap dengan Allah. Itu sebenarnya makna kita ni sebaik-baik umat Rasulullah tu ajar kita ke situ dululah. 13 tahun tauhid dititipkan kepada sahabat-sahabat masa itu ada, dan sahabat ajar pada tabi'in ajar pada tabi'in, lepas tu ajar pada wali-wali Allah yang lain-lain, sampai ke kita dah tumpul. Semua nak ganjaran, semua nak ilmu banyak-banyak. Boleh, bukan saya kata tak boleh ilmu banyak-banyak. Tapi ingat, ilmu banyak-banyak tu Allah Ta'ala kata pulau kanal bah, itu macam air laut. Tanah ilmu aku ni dijadikan dakwah untuk tulis ilmu, tak habis. Apa hal tuju kau kalau cari ilmu? Takkan cukup. Bukan saya tak bagi belajar ilmu, tapi jangan membangga-banggakan ilmu. Jangan kau sandarkan, kau rendahkan diri orang, kau memiliki ilmu, orang tu kurang. Tahu ni, kita kena kul innama ana basyarum. Aku sama Rasulullah disuruh Allah. Kul innama ana, sama kita ni sama. Saya tak boleh buat apa-apa dengan tuan-tuan. Rasulullah pun kata aku ni pun sama Allah, so aku tak boleh buat apa-apa. Namun kepadaku diberi wahyu. Apa tu wahyu? Ilahun mengajak, mengesakan 24 jam dalam hidup kita. Itu ala tuju kita. Jangan ubah tajuk lagi. Lepas tu nak ganjaran macam mana, lantaklah. Sebab itulah yang paling nikmat, mentauhidkan Allah. Rasulullah kata membesarkan diri Allah, mengagungkan, mengesakan. Itu yang manis, tiada pahit. Tak dimakan ulat, tak diseksa kita. Nanti di pada masa masuk ke dalam rahmat Allah tanpa dihisab. Sebab orang yang di dunia lagi, dia dah tak ada diri dia. Dia mengesakan Allah. Malaikat bodoh yang nak tulis kat kiri kanan. Minta maaf saya cakap bahasa saya kasar, tapi nak bagi faham. Sebab bila kita dah tak ada, kita rasa Allah je, malaikat nak tulis apa, dia tak nampak apa. Yang tulis ni bila kita ada buat baik, kita nak baik, nak buruk, itu yang ditulis. Sebab kita berkeinginan nak baik, tak nak buruk, maka itu dia akan tulis tugas dia. Tapi bila kita dah nafikan diri kita tak ada, Pak kata Tok Kenali, jangan wujud ada diri, dia nak tulis pun benda tak nampak.
Tak ada dah diri dia. Semua dia bersandar Allah yang melakukan, tajalikan, aku tak ada apa. Qul huwallahu ahad. Ini kan Rasulullah nak kita selamat, betul? Rasulullah nak kita selamat. Maka tu Nabi Adam pun la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Daripada Adam, Nuh, Isa semua bawa la ilaha illallah. Dia tak bawa Isa dulu, dia tak bawa Adam dulu, tak bawa Muhammad dulu. Mestilah ilah, nafikan dulu. Tak adakan diri kau, nafsu kau lawan, buang. Jangan nak apa sombong, ujub, riak, takut. Buang, baru akan dapat kemanisan isbat kepada Allah. Ini kalau tak dikumpaskan, kita berlangsung dalam hidup kita rasa syok sendiri. Betul dia cakap. Tapi alhamdulillah Allah pilih Rasulullah tu doakan kita. Syafaat dia inilah dia. Inilah syafaat Nabi. Nabi kata, jangan kau nak tunggu kat sana. Di sini tanda dia syafaat aku. Kerana masih hidup lagi aku memberi syafaat. Dan aku wafat pun memberi syafaat. Syafaat Rasulullah tu apa? Bila kau berkehendak kepada Allah, iaitu la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadat, syahadatai ni. Itu tanda. Tapi kita mengucap tapi tak faham apa yang kita ucap. Rasulullah ajar bagi faham dulu baru mengucap. Itu beza tu tadi. Jadi alhamdulillah ada orang sampai dah mati tak kenal. Dia ingat Allah tu nama Allah. Engkau menyembah nama. Itu syirik lagi. Dia nak menyembah diri yang mempunyai nama, diri yang punya sifat. Itu dirinya yang kita nak tahu. Baru kita tahu soalan tadi apa? Man Rabbuka, siapa Tuhan kau? Bukan Allah. Faham tak? Iaitu yang punya nama tu tadi, Tuhan punya nama tu tadi, itu yang kita nak kenal. Jadi kita ni tak ada. Barulah kita nampak nanti banyak Asmaul Husna Allah, bukan 99 baru kita nampak. Bila kita duduk kat situ, duduk kat tak ada, yang ada hanya di, baru kita akan ya Allah, bahagia kita. Sebab itu yang paling mustahak yang kita kena faham. Bila kita dah faham, baru kita dah dapat berita gembira. Mubashir, aku tidak utus Nabi Muhammad, tidak lain melalui dia aku utus untuk membawa berita gembira. Berita gembira. Beruntungnya kita. Apa berita gembira itu? Iaitu Rasulullah ajak. Sebab Rasulullah Isra' Mi'raj, dikenal Allah. Diri Allah tu dikenal. Sampai dia peluk Allah Ta'ala, maknanya dia dah menyatu, tak ada diri dia. Faham tak? Itu maknanya malaikat yang tak boleh masuk dia. Nabi Muhammad boleh masuk, tenggelam, lebur. Mana la ilaha illallah kan fana, lebur. Bila kita dapat baca, itulah berita gembira yang Rasulullah nak. Faham Alhamdulillah. Malam ni kalau Allah buka kan, faham. Nanti saya soal jawab lah. Ya. Saya tak faham. Ya. Minta tanya boleh? Boleh tak boleh? Diri Allah tu macam mana? Itu saya kata tadi. Ni bagus soalan ni ya. Tapi nanti saya sambung sikit lagi ya. Nanti dah apa, saya buka apa soal jawab, saya insya-Allah saya jawab Saya nak kupaskan sikit lagi. Jadi kita tengok dalam mimpi, saya ulang balik dalam mimpi. Dalam mimpi tadi kita tidur, kita rasa kita hidup Sekarang kita tidur terkebil. Adakah kita tidur pukul 10.30, 12.30? Itu kita tak tahu. Betul? Tepatnya kita, yang pentingnya tepatnya kita tidur, Allah yang menentu. Dia keluarkan roh kita. Tidur, roh kita keluar. Bila keluar, waktu pukul berapa, tepat dia berapa saat, berapa poin-poin, kita tak tahu. Allah yang tak, dia keluarkan. Dan dia bawa kita Isra' wal Mi'raj. Dia bawa kita berjalan. Boleh tak kita atur, aku nak tidur ni, aku nak pergi inilah, pergi Mekah lah, tak kira, boleh ke tak? Tak akan mampu kita menembus alam Allah Ta'ala tanpa izin Allah. Itu nampak kebesaran Allah tu kalau kita perhatikan tu. Jadi kita tidur. Sebab Allah nak bawa ke mana-mana mimpi kita, itu semua Allah punya. Tengok contohlah mimpi tangkap ikan, dapat ikan, betul-betul ikan tu dah puas sangat, terjaga, peluk ikan punya terjaga. Masa terjaga tu tadi, kita rasa kita macam apa? Kita boleh bergerak, aku hidup. Sebenarnya cuba kita ajar. Masa kita terjaga daripada tidur tu tadi, kita ni bukan hidup, sebenarnya sama juga dalam mimpi tu. Dia juga yang atur.
Kita tidur sedar tu dia yang atur. Cuba aja. Mau kita tahu yang hidup hanya Allah, kita baru kita kenal diri dia. Dia yang maha hidup, kita tak hidup. Kita mengikut apa yang Tuhan dia itu membuat kita untuk berbagai-bagai. Hebatnya Allah Ta'ala. Banyak. Dia lahirkan lagi satu kat dunia ni, katalah 15,000 satu hari dia keluarkan dia punya untuk tajali kan. 15 anak baru lahir kan. Contoh besok lagi besar. Makna kebesaran Allah Akbar tu makin membesar. Lagi kita tengok ramai lagi, itulah menunjukkan kebesaran Allah lagi. Itu semua Allah yang uruskan. Kita makin kenal tak diri tu? Diri Allah tu tadi. Kita nak kenal diri Allah tu, kita kena menafikan diri kita tak. Kalau kita tak gunakan tu, pakailah ilmu macam mana, kita takkan faham. Minta maaf saya cakap. Sampai bila kita takkan faham? Kita kena pakai juga. Itu tajuknya juga. La ilaha illallah. Awwaluddin. Awalnya mesti menafikan kita tidak ada. Kalau kita pakai dok fikir akal lagi, tak akan jadi. Datang wali, datang nabi aja pun tak faham. Kita tak dapat berita gembira. Jadi itulah maksud. Hala tujuan kita tak lain. Saya datang sini, saya bila dah faham, saya nak mentajalikan diri Allah tu tadi bersifat kasih sayang. Saya datang sini bukan nak bagi ilmu. Saya tak ada ilmu pun nak bagi ilmu apa. Jadi Allah suruh tajali kasih sayang. Kasih sayang Allah lah waktu kita dah datang semua yang hadir ni kerana kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim kan, kasih sayang. Bismillah Allah. Kerana Allah SWT tajali dia yang paling besar. Allah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang paling besar sekali Allah tadi. Jadi dia jauh kemurkaan dia, marah dia, sifat-sifat yang lain tu jarang dia diguna. Ada tapi kurang. Tapi yang banyak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan itu yang Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala merendahkan diri. Allah tu maknanya merendahkan diri. Macam mana tu Allah merendahkan? Allah akan 3/4 malam hadis, Allah akan turun ke muka langit dunia. Mana Allah daripada atas. Kita tak faham hadis tu, memang ya. Padahal kita tu ada tu hadis yang kita kena orang kata mentakwilkan ataupun ada yang tersirat. Ada tersirat. Jadi kita ni ada yang ni luar saya, ada yang tersirat yang daripada Allah yang itu tadi. Ini penzahiran luar. Batin yang tersirat tu. Jadi diri masing-masing ni ada masing-masing. Semuanya membawa watak, posisi, main bola tu wing kanan, wing kiri, fullback, goalkeeper, penyerang, semua. Tapi kita ni macam-macam asma husna, watak-watak Allah Ta'ala bagi masing-masing. Hebatnya Allah Ta'ala. Jadi hargai. Kita dipilih oleh Allah. Itu dia tadi. Itu yang kata umat terbaik kita, bila kita dapat kenal tuan diri tu, kita tahu posisi kita. Mengesakan dia posisi kita. Bukan mengakui nak beralasan ni. Bukan saya cakap tak ada bukan. Itu jangan dipikir dulu. Kalau nak mengaji ni, nak faham Allah, nak kenal diri Allah, jangan pakai ganjaran Kalau pakai ganjaran, kita tak jumpa nanti. Tak kenal Allah tu tadi, diri Allah tu tadi. Tak dapat kemanisan yang sejati, yang tulen, yang asli. Kita harus betul-betul tahu. Nanti kita akan, maknanya hidup kat dunia kita tak ada musuh. Sedangkan dalam Quran katakan, Allah Ta'ala kata apa? Musuh kita utama siapa? Setan apa? Setan Pernah tengok setan? Siapa pernah tengok? Saya lah setan. Saya Bila saya kasih ada diri saya lah setan. Faham tak? Itu maknanya. Kita kena ajar diri kita. Sebenarnya kita lah. Kita kalau nampak 200 setan, sebenarnya kita lah tu. Dia dah terkeluar. Tapi setan kita ini tadi, kalau kita dapat bunuh, tak ada, tak nampak lah. Kita nampak Allah semua lah. Jadi kita baru kita faham. Bahawa macam mana Allah dah bagi kita nikmat yang besar. Dianya tu tadi yang paling, diri dia tu tadi yang dia maknanya dia tu meletakkan crown dia kat kita. Dia tak letakkan pada yang lain, dia letak sikit-sikit. Satu-satu dua. Malaikat, engkau pikul aras nama cerita engkau ni kira amalan baik, yang kau kira engkau ni kat pada masyarakat nanti engkau ni gini. Malaikat tu satu tugas, satu tu. Tapi kita manusia banyak
Dia hebatnya manusia ni tadi. Itu yang malaikat kagum. Dia boleh menzahirkan macam-macam. Baik, buruk, tak baik. Macam-macam. Jadi jangan, kita kena hargai tu. Allah dah, jangan nak baik yang mana ada. Macam-macam watak. Dan macam-macam watak ada watak-watak. Jangan kita salah. Kita dah tak ada salah siapa-siapa nanti. Kita akan akur qada dan qadar. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Surah Isra. Hendaklah kau tetap dengan aku. Apa aja aku suruh buat kau buat. Kau tak ada. Engkau ni wayang kulit aku yang engkau jangan minta. Engkau ni diam mana boleh minta. Kalau kita faham di situ, kita dah beruntung. Inilah saya. Kita nak ajarkan anak isteri kita. Siapa-siapa kita kena ajar orang Islam bahawa Islam jadi kuat. Dia hanya ada harapan dia wa ila rabbika farghab. Jadi kita tak ada betul-betul pada itu yang Rasulullah ajar. Itulah syafaat aku kalau kau percaya. Tapi kalau tak percaya tu tak dapatlah syafaat aku. Syafaat aku tu aku memberitahu engkau harus serah diri kepada Allah. Kau tak ada apa-apa. Asyhadu al baru kau boleh pakai aku Muhammad. Nanti Allah sendiri akan berselawat pada diri. Kereta tu tadi, kita nak pergi mana-mana kereta tu. Kita kereta je. Tapi yang memandu tu siapa? Nak pergi buah, beli kat pasar Siti Khadijah, beli Apple ke, beli barang-barang. Jadi kalau kereta aja tapi tak ada tuan yang menggerakkan tu. Jadi yang utamanya tadi yang menggerak itu Allah. Nak ke mana-mana kita hari ini nak datang sini berkumpul berapa banyak, semua disusun oleh Allah. Tak ada makhluk yang boleh dapat menyusun kehidupan ni. Diam, berdiri, masa, saat, minit, semuanya dalam kekuasaan Allah. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Jadi kita baca ni, kita kena tahu makam dia. Makam sebut nama Allah tadi baru bergetar hati kita. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, orang yang betul-betul dia faham pada Allah, dia innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surah Al-Anfal ayat 2 Allah Taala kata, orang yang betul-betul kenal aku, orang yang cinta kepada aku adalah bila dia golongan Rasulullah, golongan nabi-nabi, wali-wali Allah, orang yang kenal Allah, dia tu mukmin, dia kata. Innamal mu'minun allazina idza dzukira. Bila sebut nama Allah bergetar. Takut dan hilang diri dia. Itu maksudnya. Kita lagi sebut nak aku dapat ganjaran aku. Maknanya kita tak kenal tuan diri Allah. Kita tahu minta upah tu kita tak kenal diri dia. Tapi kalau kita dah kenal diri dia, takut nak minta. Sebab kita dah dapat segala-galanya. Faham tak? Jadi kita seru nama Allah tu, kita dah merasa cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau kita tak kenal tuan diri, sampai bila kita takkan cukup? Tahun ni Lailatul Qadar kita minta. Ingat cukup dah. Tahun depan minta lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bapak moyang mana lagi kita nak? Tak cukup-cukup lagi kan? Apa yang kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah aku engkau ya Allah. Tapi sebenarnya mulut je kita cakap. Kita tidak faham diri. Kalau kita faham diri je, kita akan membuktikan betul aku rasa cukup aja dengan Allah. Sebab dia yang tahu urus diri aku. Aku tak mampu sesaat pun, diam pun, berdiri, terkelip mata, turun nafas aku pun naik turun, dia yang kontrol. Aku ni tak memiliki la ilaha illallah. Baru betul. Tu baru betul kenal diri. Tu. Boleh kaum muslimat, makcik, kakak boleh. Mek mahal boleh tak? Kalau nanti kurang faham, boleh disoal Jadi Tuan Haji punya apa tadi soalan kita sambung Jadi adakah Haji sekarang ni dah mula boleh faham ataupun Haji nak lagi saya jelaskan lagi? Jelaskan lagi ya. Jadi Haji sekarang ni Haji tadi nak datang ke sini siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Datang sendiri. Sendiri tu siapa? Diri sendiri. Diri tu siapa? Sendiri tu. Adakah kita memiliki atau kita dimiliki? Wahwa bikul kita ni maknanya dia yang semua wahwa adalah milik Allah. Termasuk setiap detik dan saat adalah milik Allah. Allah yang kontrol kita. Adakah kita datang sendiri? Maknanya kita kena faham. Kalau tidak, gagal kita punya syahadat.
batal syahadat kita. Kita mengaku kita lagi yang menguruskan diri kita. Betul Pak Cik? Saya bukan nak salah siapa. Ini kita masing-masing berkongsi, menceritakan macam mana yang Rasulullah ceritakan supaya kita dapat berita gembira dan kita boleh ceritakan kepada isteri, anak-anak kita supaya orang Islam bertambah jadi kuat. Kadang orang Islam tak kuat sebab mengaku ada kedirian. Sama macam orang kafir juga, bukan Islam yang tak bersyahadat, itu juga dia mengaku diri dia ada kuasa. Fir'aun, ana rabbukul a'la, aku ni Tuhan sekalian alam, paling tinggi dia kata. Dia mengaku juga, tapi kesudahannya aku beriman pada Tuhan Musa, tapi dah nyawa dah sampai, jangan. Jadi kita boleh ada masa memperbaiki diri kita. Beruntungnya kita masih lagi mendengarkan kalimat-kalimat suci ni. Beruntung kita mendengar aja dijamin kasih Allah. Dengar aja, belum lagi buat, dengar aja. Tak membangkang. Dengar aja dijamin aku cinta kepada orang yang suka mendengar aku. Dia aku pembendaraan yang tersembunyi, suka aku kasih aku orang yang dengar. Belum buat lagi. Belum buat lagi, dengar aja Haji dah terpilih oleh Allah. Apa lagi kalau buat? Sentiasa 24 jam nak suap, kita rasa Allah yang suapkan. Motor, kita naik motor ni kita rasa kenderaan Allah. Ustaz ni ya betul ni kenderaan aku belilah. Aku kerja lah. Ya kau kerja, kudrat siapa kau pakai? Kan? Nafas tu turun naik, siapa yang bagi? Ilmu tu tadi kau merepair ke jual batu cincin, ilmu cincin batu cincin tu siapa yang bagi? Semua dia tak ada satu daripada engkau lah yang kau nak mengaku tu hasil tu daripada engkau. Kudrat yang kau kerja tu semua hasil tu kudrat Allah yang. Lepas tu motor tu kau kata kau punya besi tu Allah jadikan. Honda ni, Tokyo Honda tu lah buat Jepun. Ya, dia buat ilmu siapa? Cantum-cantumkan. Kat situ ada getah pokok, pokok kan keluarkan getah jadi tayar kan? Kan? Kita terus jadi tayar. Ada semua dari pokok getah kita buat tayar. Semua kita kaji, semua pulang Allah Ta'ala. Tak ada satu pun. Kuman COVID ni apa? 99. COVID apa? 19. 99 ke 19? Saya pun dah malas nak fikir berapa nombor dia. 19 tu tadi, itu pun semua daripada Allah. Semua satu dunia yang maksiat, yang kelab malam, semua duduk rumah takut. Tarbiyah Allah Ta'ala. Itu ulama tarbiyah macam-macam. Semua yang main disco, main zina, semua jalan terus. Tapi Allah hantar kuman, halus saja semua duduk rumah. Hebat tak Allah Ta'ala? Kita nampak lagi ke? Kita nak rasa kita hebat lagi ke? Kita nak rasa kita ada kuasa lagi ke? Kita rasa nafas kita turun naik ni, nanti kau dah masuk ICU berapa tahun, nafas kau tadi pakai elektrik. Apa kau tahu? Masa kita sihat yang kita nak kasihkan tu semua hak Allah. Sedikit hamba tu yang bersyukur Allah Ta'ala. Jangan jadi yang macam tu. Kita biar jadi yang sedikit. Kita tidak bersyukur. Beras yang Allah jadikan ni 6 bulan ni, kita fikir tu baru kita makan. Baru rasa nikmat lagi. Ini makan nasi ada, sop ayam ada, daging putut ada. Fikir lagi, kalau ada kambing kan best. Itu jenis manusia yang tinggal makan tu tadi dah banyak, dah cukup. Dia fikir lagi yang tak ada. Berat betul ni manusia ni. Tu. Jadi kita jangan jadi gitu, tak bahagia hidup. Tak bahagia. Tu. Jadi Agung sudah 5 tahun, 3 tahun dah berhenti. Padahal kita rasa Agung ni dah cukup semua. Tapi tak cukup juga. Sebenarnya hati kita miskin macam Nabi Ayub, miskin dengan siapa pun, tapi hati dia kuat. Saya ada kawan seorang gelandangan. Dia tak tahu hari ni dia nak makan apa bangun tidur. Dia tak tahu malam nanti dia nak tidur kat mana. Gelandangan. Dan dia tak memikir, dia serah pada Allah. Hebat. Kita tahu dah tidur nak tak tilam, tak ada pelindung. Dia tahu dah, tak pun tak hargai. Cuba kita fikirkan orang yang begitu. Dia nak bangun tidur nak makan apa pun dia tak tahu. Gelandangan. Saya ada kawan yang gitu. Saya suka berkawan dengan orang begitu. Sebab akan menjadikan saya jadi manusia yang bertambah bersyukur kepada Allah. Jangan jadinya tu. Ayam ada, kambing ada. Kalau ada gajah kan ada. Dia kalau yang lain yang tak ada pula, itu dah cukup tu. Nasi dengan ikan pun dah cukup dah. Tak dia fikir kan kalau dia kalau ada cili pedas sikit kan ada je tak cukup. Mana-mana. Jadi jangan jadi manusia yang tak bahagia. Kita jadi manusia yang bahagia. Bahagiakan diri kita.
Nanti Allah akan tetap membahagiakan kita. Tapi kalau kita sendiri dah protes diri kita, habis kita. Sebenarnya Allah nak bagi bahagia, kita sendiri yang protes. Pasal pengakuan, kita tak setuju qada dan qadar Allah. Padahal qada dan qadar Allah, ketentuan baik dan buruk Allah semuanya bagus bila kita dengan Allah. Ada satu raja tu tadi, dia ada panglima dia. Jadi dia tadi dia nak selamatkan raja dia pudungkan tangan raja. Raja dia marah. Kenapa kau ni pudungkan tangan aku? Rupanya dia tak tahu lagi. Orang-orang dekat dia tu semua faham apa akan jadi. Satu hari dia masuk hutan. Dia masuk hutan, dia jumpa satu orang yang orang makan orang je. Tapi dia nak orang ni yang komplit. Jadi orang komplit semua cukup sifat semua dia bunuh makan. Tapi bila tengok raja ni dah kudung, tak jadi dia. Dia kata ni tak komplit. Jadi baru dia faham siapa tadi. Jadi baru dia faham. Jadi itulah saya kata, kita tak tahu. Kadang-kadang buruk yang Allah bagi kita ingat bukan buruk. Sebenarnya kita yang tak faham. Kita yang anggap itu yang terbaik. Walaupun buruk. Yang Allah dah tentukan. Kalau Allah tak bagi kita buat dosa, nanti kita akan mengaku kita hebat. Betul? Betul. Macam Fir'aun tak dibagi sakit. Dia mengaku dia ni, dia sihat, aku jaga kesihatan. Bahaya. Jadi bila dia bagi sakit, baru kita sedar kita ni lemah. Betul? Jadi itu sebenarnya manisnya bila kita berbuat dosa, kita memulangkan balik. Kita memang tak nak buat dosa, tapi Allah atur kita buat dosa supaya kita menyerah kepada Allah. Itu keputusan yang kita nak, mengembali mentauhidkan Allah. Bukan menjadi menyombong diri. Aku 30 tahun solat tahajud, aku banyak beramal, aku mengaji Quran. Akulah kalau kat kampung ni kat Kota Baru ni orang yang banyak beramal, akulah. Siap. Itu aja sikit ada dalam diri kita, habis. Amal-amal kita akan hancur. Bukan saya tak bagi buat, tapi jangan mengakui aku boleh buat 30 tahun ni sebab rahmat Allah lah. Terima kasih ya Allah. Aku tak ada punya apa-apa, ni semua kekuatan rahmat Engkau yang aku boleh buat ni ya Allah. Aku tak ada apa ya Allah. Itu yang amalan soleh. Itu amalan yang baik. Kita bila buat baik, kita tak menghasilkan kita yang melakukannya. Tapi kita dah diajar di sekolah-sekolah, kebanyakan universiti, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, fadilat. Bukan saya cakap tak betul, tapi dah lebih pada fadilat, kita tak nampak. Ibu fadilat tu siapa yang nak bagi? Kalau ibu tu tak bagi, tak dapat lah. Jadi bila kita dah dapat ibu dia, dah tenang-tenang kita. Kita tak risau dah. Garanti dapat. Pasti. Allah tak pernah mungkin janji. Masih kita buat sedekah tadi. Kita nampak orang buta jalan. Orang tangan tak ada lah, tempang lah. Dibagi kita rasa kasih sayang, kesian. Baru kita keluar duit. Atau kita keluar duit terus. Cuba tanya pada diri kita. Takkan Allah bagi sifat tengok dia tu kasih sayang, baru kita nak bagi, betul? Jadi siapa yang menurunkan kasih sayang tu? Allah bukan. Ini kita minta balasan pula. Yang dah bagi kita boleh buat, kita minta ya Allah aku ni kalau bagi RM10 kau kata RM100 balasan. kita ingat tu nikmat besar. Kita buat padahal dia bagi juga. Jadi tu kecil. Tapi kalau kita bersyukur, kita dapat buat tu, kita mentajalikan sifat Allah lagi manis. Lagi manis. Indah hidup kita ya Allah. Bukunya apa nak bagi kita hidup? Bukan suruh memek muka masa tak senang hati duduk kat dunia. Bukan. Di dunia lah tempat bahagia bagi orang yang dah kenal pada Allah. Dan di mana pun diletakkan, dia tetap bahagia, tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Sentiasa dengan Allah. Bukan sentiasa dengan harta, dengan ni. Itu tak membahagiakan. Belum tentu. Yang betul-betul bahagia hati kita. Hati kita dengan kita faham. Kita kenal diri dia. Bahagia. Jadi kita tak bersandar kepada mana. Kepada mana-mana pun kita tidak bersandar. Kita betul-betul tahu, kenal diri Allah tu. Bukan kita sebut aja nama dia. Najib Peladak. 10,000 satu hari kita sebut nama dia. Kemudian tu 30 tahun. Kita kata kenal dah Najib. Najib ada depan tu. Kita pun lalu depan dia. Kita harapkan dia tegur kita. Dia tak tegur kita. Orang ajar ni Najib, aku sebut dia 30 tahun. 10,000 dia tak tegur aku. Jangan salahkan Najib.
Pergi dulu berdialog dengan Najib, kenal diri Najib dulu kan. Baru sebut 2 kali kau jalan depan dia aja. Paden dia dah panggil daripada jauh lagi. Jadi kita nak gitu. Allah tu ajar kita ni maknanya kemanisan, kasih sayang. Oh ya Allah, bahagialah. Bahagia hidup kita. Rasulullah tu kena baling batu senyum dia semua. Kena ludah sujud tengok depan tak najis orang tahu senyum dia semua. Sebab dia nampak tu semua aturan Allah. Semua make-up Allah Ta'ala dia nampak semua. Dia tak ada keraguan lagi dah. Kita ni bila tak kenal diri Allah gitulah. Kita ingat makhluk yang buat. Makhluk paling buat. Ya besarlah. Habislah kita. Kita tahu manusia tu, makhluk tu ada kuasa pula. Kan? Padahal kita dah bagi tahu la ilaha illallah. Kita dah sebut tapi kita tak faham. Kita masih lagi letak diri makhluk. Allah tu kita tak nampak. Sedangkan kita dah baca Quran fa'in nama tuwallu sama wajah. Mana pun kita hadapkan, roh kita pergi mana pun tetap Allah yang kita nampak dulu, bukan benda tu. Macam mana kita nak mahirkan dalam hidup kita? Selama ni kita dah jadi beruntung kita ni belum kita wafat, alhamdulillah kita sempat lagi kenal dia, diri dia. Jangan dah masuk dalam kubur. Mana buka Allah? Iyalah Allah. Malaikat kata. Itu nama dia, aku so tahu diri dia. Tak boleh jawab kita. Tapi kalau kita dah kenal Allah, dah berhidupan dengan Allah begini, kita masuk dalam kubur, malaikat mengampunkan nakir datang tak? Datang tak? Malaikat bodoh yang datang. Dia kat dunia lagi dia dah mentauhid dengan Allah. Malaikat takkan datang soal orang yang dalam kehidupan dia dah dengan Allah aja semua. Jadi kita kena yakin ya Rasulullah nakkan kita selamat. Allah nakkan kita selamat. Bukan nak masuk dalam kubur mesti kena soal, kena azab. Tak ada itu fikiran kita yang gila lah ni. Gila kita ni lah. Dia bebankan kita, anak-anak kita, cucu kita dengan benda macam ni, takut-takutkan, momok-momokkan. Padahal Allah nak suruh kita bahagia lah. Hidup ni untuk menambahkan lagi bahagia kan. Jangan-janganlah. Itu saya cakap tadi kadang saya jadi ya Allah, risau tengok. Kalau beginilah cara pengajian manusia sekarang ni, saya cakap Allah, sampai bila kita takkan maknanya beruntung. Sedangkan dia utus Nabi, Allah Ta'ala nakkan kita beruntung. Tapi kita sebenarnya dengan cara yang macam ni, kita dah terlampau lari daripada tajuk asal lah. Lari daripada tajuk asal, kesian. Jadi Rasulullah tu menangis tengah malam. Dia mulai Rasulullah, dia berjumpa manusia yang jenis-jenis, pelik-pelik yang jenis. Ya Rasulullah bukan risau dia menyembah patung. Kafir Quraisy Rasulullah tak risau tu lagi. Tapi dalam diri dia tu, menyembah diri dia, berhala diri dia. Dia tak kenal diri dia. Dia tak kenal diri Allah. Dia hanya tahu diri. Itu berhala tu yang Rasulullah menangis nakkan manusia. Jangan. Bila itu dapat disedari, bahala apa besar nenek moyang bahala pun senang dibuang. Tapi kalau ini, kalau masih ada lagi berhala diri kita, habis itu. Syirik aja kita hidup dalam keadaan mendapat, iaitu dikatakan tadi, azab sebelum azab tu lagi. Kita tak sedar yang kita dah diazab rupanya bila kita ni masih lagi merasa kita ada diri. Itu benar tu azab. Pakai nak azab anda, kemarin minta azab anda. Benda azab anda ni pun tak faham. Azab anda bila kau rasa ada diri kau, ada dua wujud, satu Allah, satu diri kau, itu azab. Minta maaf saya cakap, siapa yang belum pernah dengar, tapi inilah sebenarnya Rasulullah kata, ilahun wahid, qul huwallahu ahad, asyhadu an la ilaha. Ini Rasulullah suka tekankan. Inilah kejayaan bila kau faham. Baru datang segala pertolongan Allah. Islam akan jadi kuat. Bila buat sesuatu ada kepentingan diri, nak kuat apa? Kita betul-betul tahu kepada Allah. Automatik Allah akan salurkan. Dia bagi kekuasaan kepada Zulkarnain, dia bagi kekuasaan kepada Sulaiman. Allah akan bagi kalau orang yang tak tahu. Ini daripada Allah. Min fadli rabbi. Ini semua kurniaan daripada Allah. Pendengaran, percakapan, semua kurniaan daripada Allah. Bila ini kita tahu hargai, Allah akan tambahi yang lebih. Tapi ini aja yang dah ada besar ni kita tak faham. Macam mana Allah tambah, nanti tambah lagi rosak jadi macam Firaun. Pasal dia tak bagi kita doa.
Itu pun bagus lagi Allah Ta'ala. Kita bagi kita supaya jangan bertambah rosak lagi. Yang dah ada pun aku bagi rosak. Jadi Alhamdulillah. Ya Tuan Haji ya, insyaAllah Tuan Haji, bolehlah saya ni, itulah yang mampu. Mudah-mudahan saya doa pada apa semana Rasulullah selalu sujud menangis. Ya Allah, kaum aku tak faham, umat aku tak faham. Kalau kau hukum dia, engkau tahu taklah. Tapi engkau tu kasih sayang pada aku, kau maafkan dia, kau selamatkan dia. Kau lagi bijaksana ya Allah. Itu Rasulullah selalu doa. Macam mana pun berbual umat dia ke apa, degil buat maksiat ke, tetap menyembah berhala, tetap Rasulullah kata apa? Engkau lebih tahu ya Allah. Kalau kau selamatkan dia, kau bagi dia faham, kau lebih bijaksana ya Allah. Mahalnya doa Rasulullah SAW. Tak ada menghukum langsung. Biarpun umat dia tu di zaman Rasulullah ludah, Abu Jahal buat jenggat nak bunuh, upah 100 ekor kuda bunuh Rasulullah. Rasulullah tak. Malaikat kebingungan. Jibril datang pada Rasulullah. Dia melampau sangat, dia buat kau Jahal ni. Kau nak apa kan bagi tahu biar aku buat. Sampai malaikat kata gitu. Tapi Rasulullah kata tak, aku nak mendoakan dia. Aku diutus Allah. Aku diutus Allah untuk memberi rahmatan lil alamin. Itu tugas posisi aku. Bukan mendoakan kecelakaan. Itu posisi iblis. Itu pun kita tak boleh salah. Dan posisi dia tu menyesatkan. Kita tak salahkan dia, Allah dah bagi tugas itu. Tapi kita ni Rasulullah dan juga kita ni semua adalah memberi. Jadi dia tak macam mana degil pun masyarakat ke, kita buat. Rasulullah terlebih teruk lagi kena. Tapi Rasulullah tetap mendoakan. Ya Allah, dia tak tahu ya Allah. Malaikat tak tahu apa, dia dah tahu. Tak apalah, aku nak doakan dia. Dia takkan sampai mati pun Abu Jahal. Jibril kata, Jibril kan tahu. Dia takkan beriman pada Allah. Tak apalah, kalau dia tak boleh pun anak dia. Anak dia tak boleh, cucu dia. Susahlah kau Muhammad, dan dia pun tak tahan malaikat. Gitu. Gitu kita nak. Kita nak posisi yang begitu. Baru kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mewarisi warisatul am. Itu nama warisatul anbiya. Bukan waris ilmu, tulisan, hadis, bukan saya kata itu tak betul. Tapi yang nombor satu warisan tu adalah akhlak dia. Akhlak dia tu tadi. Orang ludah, orang apa, tetap dia balik solat, sujud, minta kepada Allah, jangan apa-apakan dia. Kalau dia sama dia, kita tak Islam. Itu sayangnya Rasulullah SAW. Sayang pada hingga dia wafat masuk dalam kubur di Madinah. Dia riwayatkan bahawasanya nanti bila Nabi Muhammad SAW masuk, di roh dia dimasukkan balik dalam kubur, sebelum dimasukkan Allah Ta'ala kata malaikat hiaskan betul-betul supaya dia bangun, dia nampak hiasan yang spesial untuk kekasih. Bila dia buat itu, dimasukkan roh Nabi Muhammad buat tak tahu jalan, risaulah dia. Allah ni tahu, disuruh malaikat pergi tanya Muhammad apa yang tak cukup lagi yang dah dihidangkan tu. Jibril pun tanya, apa yang tak cukup lagi Muhammad ni? Engkau nampak risau, Allah Ta'ala kata. Padahal Allah tahu ni nak ceritakan aja. Macam mana Nabi Muhammad SAW sayangkan kita. Dia kata, aku takkan senang apa pun hidangan selagi umat aku semua tak masuk dalam rahmat-Mu ya Allah. Baik, pemain. Tak ada nabi-nabi lain yang kita ni beruntung dapat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya gitu. Tapi janganlah bagi peha nak kepala. Kita kena hargai, syukuri kita dapat ni. Dengan betul-betul kita menolong pula Nabi Muhammad SAW. Sampaikan pula berita yang Nabi Muhammad sampaikan pada kita. Dan sampai pada kita, kita nak pula sampaikan. Barulah gembira Rasulullah. Apa yang menggembirakan Rasulullah adalah kita memberitahu manusia-manusia supaya dia kenal kepada Allah. Itulah syafaat aku. Ajarkan kepada isteri kita, anak-anak kita, saudara mara, sahabat-sahabat. Ajarkan supaya dia kenal diri Allah. Itulah syafaat kepada Nabi SAW. Kita dapat menggembirakan Rasulullah kerana telah menyelamatkan umat ini. Gembira Rasulullah pada kita. Terima kasih Rasulullah pada kita. Ini sikit-sikit minta Rasulullah, sikit-sikit minta. Bila kita minta panjang. Jadi ubah sistem kita pula menolong Allah. Wa man ahsanu qawlan min
ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah ajak manusia kenal kepada diri Allah. Bukan ajak kepada agama kan. Ayat tu kata da'ilah, ajak kepada Allah Subhanahu bukan agama dulu Allah dulu yang kita kena ajak. Sebab Rasulullah punya cara dia ajak kenal Allah dulu, tauhid dulu. Sebelum datang solat, sebelum datang puasa, sebelum datang ibadah lain, Rasulullah ajak tauhid dulu. Bilal bin Rabah contohnya dia sebut ahadun ahad. Esa kan tiada lain, engkau lah yang esa. Dia tak disebut nama-nama yang lain lagi, dia sebut esa, dirinya tu tadi. Tu tadi. Diri tu dia kenal. Pasal segala-galanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tahu. Jadi maksudnya tadi, makna yang kita kata tadi alhamdulillahirabbil alamin. Maqam dia tadi, makna Rasulullah aja maqamnya tadi bila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, takkan kita kalau kita tak faham maqam, kita kata kita ni yang puji Allah, betul? Betul tak? Selama ni kita baca dalam solat lah, kita punya makrifat, kita punya fahaman, alhamdulillah segala puji bagi. Maknanya kita puji Allah, betul? Betul. Tapi salah. Mana layak kita ni puji dia? Kalau kita dah kenal diri tadi kan? Bila kita dah kenal diri, sebenarnya kita seronok, sebenarnya engkau lah memuji dirimu ya Allah. Jadi mulut yang sebut tadi bukan aku, engkau lah. Di situlah kemanisan dia. Itu yang dikatakan solat yang sampai. Barulah solat yang sempurna ni tadi dapat terbawa-bawa di luar solat yang dikatakan inna solat tatanha anil fahsya. Mencegah perbuatan keji dan apa keji yang munkar, tidak ada rasa kedirian lagi dah. Di luar solat kita dah rasa tak. Kita rasa dia yang gerakkan kaki kita berjalan. Dia yang gerakkan apa kita cakap, akal nak apa, semua dia. Kita rasa dia semua. Itulah dikatakan sempurnalah kita. Tapi kalau kita rasa kita lagi belum lagi sempurna tu. Walaupun 30 tahun kita lakukan solat 1000 rakaat, kita belum lagi solat yang sempurna. Masih lagi ada sifat tercela, iaitu kedirian, berhala diri. Ya. Jadi beruntunglah orang yang diberi hidayah. Yahdillahu linurihi mayat. Jadi Allah yang boleh memberikan nurnya kepada diri, jangan beri kefahaman kepada diri. Jadi Allah yang boleh bagi kefahaman. Jadi jangan ingat ni daripada saya. Kalau lepas tu tak dapat jelas pula, salahkan saya pula. Saya ni tadi hanya nak mentajalikan. Jadi dia juga yang mentajalikan, dia juga yang nak bagi. Siapa yang dapat faham, dia lah yang beruntung. Tapi kalau 100 orang dapat masuk dalam pintu itu, maknanya ada 101 orang, satu orang ni tak dapat masuk dalam pintu kebaikan tu, jangan salahkan yang 100. Jangan salahkan pintu, salahkan diri sendiri. Kenapa aku tak dapat ni? Dan jangan putus asa. Bila Allah tak bagi tu bukan Allah tak sayang, kita kena lagi bersungguh-sungguh. Sebab yang nak bagi dia jadi ada sebabnya. Di waktu bila dia nak bagi tu hak Allah, bukan hak saya. Allah nak tahu waktu bila, ni hari ke, besok ke, tahun depan ke. Yang penting kita nak, jangan memprotes, jangan bahagialah hidup kita. Maknanya kita jadi manusia yang akur ketentuan qada dan qadar. Bila kita dah akur, baru Allah boleh redha pada kita. Tapi kalau kita sendiri tak redha kehidupan kita, macam mana Allah nak redha? Berat kan di hidup kita. Ya? Tak dapat. Kita harapan kita hanya Allah. 100%, bukan 99. 100%. Tak ada daya upaya lahau. Itu macam kapal pecah. Kapal pecah tak ada papan kita. Tenggelam timbul yang kita tahu sekarang ni, nyawa kita di ujung tanduk. Mana yang boleh selamatkan kita tahu Allah je. Allah, tiba-tiba tak macam mana kita melambung diselamatkan Allah. Bila dah naik ke darat, hidup lagi aku. Dah lupa pula tadi makom kau tadi. Kau kena duduk makam tu juga. Itu dia bagi kita makom. Untung kita dia bagi makom. Masih dia bagi makom. Sebenarnya makom tu kita nak kena faham. Bukan ilmu tu. Itu kita nak duduk kat situ. Walaupun dah selamat kita duduk. Kita kena sebut tu juga.
Macam makam tadi kasih alhamdulillah tadi. Saya cakap tadi, waktu tu kita kena jaga waktu bangun tidur. Jaga, jangan kita fikir lain. Susah kita. Saya kalau kita tak jumpa makam dia, lagilah susah. Tapi bila kita dah jumpa makam dia, cuba buat. Dia tidur ni nanti buat. Mesti gagal dulu. Tak apa. Tak apa, dan yang penting kita tahu. Dan aku salah lah. Ingat lagi, ya Allah. Tak apa, tukarlah. Tukar. Ajar diri kita. Lama-lama Allah tengok kesungguhan kita, Allah akan nikmat bila bangun pagi tu. Ya Allah, hidup aku, ya Allah, aku yang aku nak tajalikan, ya Allah, bersusun, ya Allah. Pertama kali tu kan Adam masuk pertama kali tu makam dia sebut apa dulu? Dia dapat hidup tu, Allah hidupkan dia, dah sebut apa? Itu bukannya fikir yang nak fikir dulu. Cuba kita naik asliah makam dulu. Jadi dalam Quran ni ajar makam-makam macam. Memang tu ilmu, tapi di sebalik tersirat tu makam. Makam Ibrahim. Kenapa disebut makam Ibrahim? Padahal bukan kubur pun, tapak kaki kan, tapi dah pergi haji umrah. Kita ingat makam Ibrahim kubur, apa rupanya lah kaki. Makam dia panggil. Jadi makam tu apa makna makam? Tapak kaki tu makna jejak langkah dia. Bila dia dah sembelih tadi, anak dia bertukar jadi kibas. Makam dia tu macam mana dengan Allah, rasa rindu dia macam mana? Kebesaran Allah. Itu makam diri kita tu kena jaga. Sentiasa mengesahkan Allah, jangan ada diri kita tu makam. Jaga la ilaha illallah kita tu. Jaga 24 jam. Itu yang nak ditanya nanti. Tu tadi. Itu baik, itu Rasulullah kata baik tu tadi. Semua baik. Tapi kalau ada sikit rasa diri kita kotor, kotor semua. Ibarat setitik susu kebelang batang kan. Tak boleh ada sikit pun ada rasa diri tak. La ilaha illallah pun Nabi mana ada sikit-sikit ada, tak apalah, mana boleh. Tetap tak ada, baru kita dapat kemanisan. Dia je lah yang ni, dia susah ni nak buat solat, aku bangun tahajud tengah malam, dia kejutkan kita. Semua dia punya peranan lah, bukan kita lah. Jangan ngaku-ngaku lah. Macam kita dalam kalimah tauhid tu. Iya, itu saya nak bagi faham tu dalam-dalam. Nanti semua kita baca Quran kita akan faham. Kalau macam kat sini, kalau saya melihat saya lah, Ya. Allah itu nyata. Dia aja yang ada. Mubin lah. Nyata. Dalam Quran ada berapa? Dari Yasin ada berapa mubin? Dia ulangkan 7 kali mubin. Dia nak ceritakan dia aja yang nyata. Kita tak ada. Hakikatnya kita tak ada. Al-ata ala insanu khinun min. Tak ada. Sebab kita menyaksikan, Muhammad menyaksikan. Yang nyaksikan diri dia juga Muhammad tu sifat dia kan saya cakap tadi. Jadi lebih baik tak usah ada rasa diri lah dia cakap. Ada tidur, sudah ada. Orang tak faham kadang dia tak maaf dia kan. Kalau tak ada diri nanti aku duduk diam dah. Pasal daripada muda lagi pada Ya itulah saya cakap tadi, jadi momok-momokkan dengan itu. Bermasalah. Banyak bilangan-bilangan zikir. Diri Tuhan tu kita tak kenal. Baru dengar. Tapi alhamdulillah dia ada orang dah sampai meninggal pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Dan pembangkang pula. Oh lagi teruk pula. Sebabnya Allah itu nama bagi zat. Iya, itu yang nak bayar mana. Ni dah faham zat. Saya tak ada cerita lah. Zat tu tadi. Daripada zat tu zahir nama-nama dia. Ikut setiap alam. Zat dia tu tadi jadi sekalian Rabbil Alamin. Kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji kita kepada Tuhan sekalian apa tu sekian alam? Macam mana kita nak buat sekian alam? Siapa dah pergi Mi'raj pergi tengok alam ni macam mana? Tak pernah. Rasulullah. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj, dia tengok katalah bentuk langit. Langit bukan begini mencacak macam ni, bukan. Langit tu begini. Satu langit naik lagi begini. Makin membesar Rabbil Alamin tu, macam mana kau nak kira? Makin membesar. Makin besar macam Rasulullah kata macam belon lah. Ditiup lagi. Tiup lagi. Membesar lagi alam ni. Setiap hari membesar Rabbil Alamin ni. Ya Allah, hebat Allah SWT. Semua di bawah kekuasaan dia. Semua Rabbil Alamin tertutup dengan kekuasaan dia semua. Lagi besar. Lahir anak 5,000 satu hari kat dunia ni. Semua kebesaran dia semua dia tunjukkan. Kita nampak. Itu baru kita baru kita nak sebut tu betul.
Kita dah nampak kebesaran Allah. Allahu Akbar, hilang dah. Itu besar Allah ni, bukan nyai besar, besok pun besar ni, bukan. Besar, besok besar lagi kebesaran Allah. Kekuasaan ni makin besar. Man zallazi yashfa'u indahu illa. Dia yang memberikan kepada siapa semua ni syafaat-syafaat. Tak ada siapa yang boleh bagi. Kursiyuh sama watiwal semua di langit di bumi seisi dia yang bagi kerajaan. Fir'aun ke Namrud ke semua Allah yang bagi. Iblis apa bagi? Iblis. Jadi yang kita nak takut dengan iblis buat apa? Dan kita pun sama dengan dia. Jadi kalau kita dapat hilangkan diri je, kita dapat kekuasaan. Kita pula nampak dia tak nampak kita pula. Dulu kita tak kenal Allah, tak tahu diri Allah, kita rasa kita ni terseksa, mana pergi pun diganggu. Seolah Allahu Akbar. Setan ni kacau ni, tak khusyuk pun. Setan tak ada pun. Kita yang tak faham Allah Ta'ala, kita tak khusyuk, kita salah setan pula. Rapatkan soh memang kata. Sekarang tak, jarakkan soh. COVID-19 tu COVID. Kacau ni kita ni. Jadi berbodoh-bodohkan. Mana ada jemaah solat jarak kan? Apa punya ulama saya pun tak faham. Tak ada yang menentang lawan. Itu solat jemaah ke? Jemaah lah itu. Itu bukan jemaah tu. Itu kata tadi, kekuasaan tu Allah bagi. COVID tadi halus tak nampak. Allah bagi kekuasaan yang tak nampak pun kita dah takut dah. Padahal Allah bukan suruh takut tu. Allah suruh kembali kepada Allah. Bukan suruh takut dengan benda tu. Ni terlampau sangat. Nampak orang pakai topeng, ni bagus. Tak pakai topeng ni. Ya Allah, dah sampai sangka buruk dengan orang pula. Kacau hidup kita ni. Kacau. Bila kita nak betulkan kumpulan balik. Ustaz-ustaz, ulama-ulama jarang pula nak cerita macam ni. Itu cakap tadi. Saya bukan salahkan ustaz-ustaz, tapi akhir zaman ni, penghujung zaman, Rasulullah dah bagi tahu. Ini semua tentera Dajjal banyak akan turun. Tadi. Ini termasuk COVID tu tentera Dajjal yang Allah jadikan. Yang kau takut buat apa tu? Dajjal kalau datang, Rasulullah kata hadis tentang penghujung zaman, akhir zaman, ikat isteri kamu, anak-anak kamu di rumah. Kurung pintu rapat-rapat, tutup rapat-rapat kalau dia. Kita tak faham macam mana ni ikat kaki apa, tangan kaki isteri aku, apa maksud dia ni? Kita tak pernah nak kaji hadis tu. Rupanya kita ni kena faham, tutup rapat-rapat itu supaya jangan masuk maklumat daripada Yahudi ni, internet yang semua ni. Dia duduk lah terkurung tapi dia main internet. Termasuklah kita juga kan. Tapi kita ni baik sikit, kita faham. Kita pilih yang baik-baik kan. Jadi kita maknanya kena, Rasulullah punya hadis tu bukan untuk zaman Rasulullah. Rasulullah bagi tahu tu sampai bila-bila pun kita kena pakai. Tinggal lagi kita kena olahkan. Kita cari manusia yang kenal Allah, yang boleh olahkan tafsir. Bukan manusia yang alim, yang maknanya kita tengok dia PhD ni, kita kata dia alim. Bukan. Orang yang alim ni adalah orang yang kenal Allah, yang takut kepada Allah betul-betul. Itulah orang alim kata Allah. Bukan ilmunya dulu yang kita pandang. Ketakutan kenal dia kepada Allah itu yang baru dianugerahi alim kata Allah dalam Quran. Jadi setiap diri kita adalah alim kalau kita kenal Allah, takut pada Allah, serah diri pada Allah betul. Kita ni orang yang jadi kita boleh letak fatwa kita sendiri. Kita letak diri kita sendiri fatwa. Kita jangan harap ulama letakkan fatwa. Kita dulu fatwa sebab kita kenal Allah. Allah yang boleh bagi fatwa pada aku, untuk aku. Bukan fatwa kita untuk orang lain. Kita ni. Apa kita nak bersandar pada ulama? Bukan saya cakap mana membenci ulama. Maknanya kita bila kenal Allah, kita tahu urus diri kita. Kita yakin kepada Allah. Allah ini yang Rasulullah nak, ini yang Allah Ta'ala nak. Bukan fatwa tu kepada makhluk dulu. Fatwa tu daripada Allah dulu. Kita ni nak makan ni tadi, kan? Adakah telah bertulis bahawasanya kita punya rancangan nak makan ni? Kadang-kadang saya pergi kedai yang saya tengok macam-macam menu dekat 100. Satu pun Allah tak bagi untuk selera aku. Tutup balik, bagi dia balik.
Tak. Sebab yang nak bagi kita ni nak makan apa, dia yang susun. Dia yang susun. Walaupun dia cepat datang tu, kita macam rasa kita pula rasa pasal cepat ni datang maklumat tu. Oh, kita rasa gitu. Berat kita ni. Tu pasal kita dah terima pelajaran yang jenis tak pergi betul-betul kepada Allah. Sedangkan Rasulullah, para sahabat, wali-wali Allah, ulama dulu-dulu, dia ajarkan ni dulu. Akhlak ni tentang Allah Ta'ala dulu. Dia panggil suluk. Suluk, ini jam suluk. Ulama banyak tak masuk suluk. Masuk tarikat pun susah saya tengok. Sekarang punya ustaz-ustaz ulama. Dulu wajib. Anak sebelum akil balik disuruh suluk dulu. Sebab kita tak tahu suluk tu adalah mengiktirafkan nanti sebelum dia masuk akil balik. Makna akil balik dia sampai akal dia kenal Allah tu akil balik. Akal dia dah sampai kenal Allah. Ini dah sampai 2 bangka pun tak akil balik kalau kita nak ukur. Tak kenal Allah lagi. Kalau nak istilahkan betul-betul. Mana belum akil balik. Tapi dah bercucu kan. Kita punya fikiran lain, akil balik kita tu lain fikiran dia. Dia akil balik ni maknanya kita dah pandai, kenal, tahu, akal kita memikirkan hidup kita Allah yang uruskan. Alhamdulillah saya cakap ini yang saya cakap tadi, inilah yang dia katakan syafaat Nabi. Inilah turunnya rahmat Allah. Kat pintu langit mana lagi? Kat sini dahi kita lah langit. Langit apa? Langit sana atau langit diri kita lah. Ni masuk ke akal kita, kefahaman tu Allah tu turun ke mana? Lebur kita tak ada, kita hilang kita, mana turun lah mana dia. Nyatalah nampak dia, mubinah. Kalau ada kita lagi mana nak nampak? Ada nampak makhluk lagi luar tak nampak dia. Tak turun-turun Allah ni. Matikan diri tu maknanya. Malam tu mati. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi saya nampak keras, sebenarnya tak keras. Sebab ianya datang dengan kasih sayang. Pokok tu tadi kecil saya pakai pisau lah. Pokok dah kayu balak saya pakai chainsaw kayu. Jadi bukannya keras tapi kena hikmah. Fatonah kena pada keadaan. Kena keras, kena lembut. Gitu baru seronok, ada gelombang dia turun naik ni rata ya. Tak sedap pula lagu tu kan. Sama je. Jadi rata je baca bismillah ngaji Quran. Dia ada turun naik kan sedap sikit ya. Layan ni kan. Lagi kalau kita faham maksud dia. Kalau ayat munafik, innal munafiqina kena tinggilah. Innal munafiqin. Alahai. Tak kena dengan ayat maksud ayat kan. Jadi gelombang tu makna kita tahu. Kita nak keraskan ayat Quran tu kita tahu. Allah menegaskan sesungguhnya orang munafik menipu Allah. Allah akan balas. Kan keras sikit kan. Tapi buat suara tak kena kan, tak kena dia biar kena pada maqam kedudukan nyata jelas. Jadi hidup kita tak ada kepura-puraan. Hidup kita ni betul-betul lapang, tenang, setenang-tenangnya. Kita tak ada kepura-puraan lah, sifat munafik tak ada. Bahagialah. Kita rasa kita lah manusia yang paling bahagia Allah bagi. Daripada seluruh dalam ni, aku yang paling bahagia. Jadi kita mengiktirafkan diri kita sendiri manusia paling bahagia. Cuba tengok. Iya, kalau kita kata nak kaya, orang kaya pun belum tentu senang. Kalau kita kata orang miskin tu tadi tak bahagia, itu gelandangan. Dia bangun tidur tu, terima kasih ya. Walaupun dia tak tahu nak makan apa, tapi dia hidup lagi aku. Terima kasih ya Allah. Macam-macam orang hantar makan. Dan dia tak tahu nak tidur mana pun. Dia tak peduli. Dia tahu dia asal aku tidur dengan kau jadilah ya Allah. Tak mana pun tak kisah. Kenapa kita tak dapat nak Allah tunjuk perumpamaan macam-macam dalam Quran, macam-macam dalam diri. Aufu apa macam-macam. Tak ada ruang lain penuh dengan perumpamaan untuk kembali kepada Allah. Jadi kita buat ada. Sebab kita dah terikut tadi rentak-rentak orang-orang yang tak mensyukuri nikmat Allah, yang tak kenal diri Allah tu tadi ya. Kalau orang kenal diri Allah, dia sentiasa bahagialah, bersyukur. Kena ludah, kena baling, kena fitnah, tak dia ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku tak buat fitnah, biarlah orang buat janji aku tak buat ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia tukarkan diri dia tu
Kena tak elok dia tukarkan jadi. Allah kata, ya Allah, hamba aku ni. Allah sendiri kata bagus. Terima dia lah. Apa dia dah susun semua cantik kan? Kalau kita susun ganap, tak kena aja. Nampak mula-mula kena aja, lepas tu terkena balik. Jadi ajar diri kita, bahagiakan diri kita. Sebab bila kita bahagiakan diri kita, Allah akan, sebab Allah bagi tahu dalam hadis kursi, aku kurang kepahaman apa yang disangka oleh hamba. Kalau hamba kata bagus, aku akan lagi lebih bagus. Sayangnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kau dah kena sakit, Allah tunggu sakit, sakit terus. Dia sakit tu kita tahu, ya Allah ni sikit Nabi Ayub lagi teruk sakit. Dia akan membahagiakan kita. Sebab sangkaan aku menurut kesangkaan hamba. Baik yang sebenarnya itulah. Tapi kalau saya dah buruk tu jawab sendiri. Saya tak boleh nak cakap apa, itu diri masing-masing. Akan diberikan kitab di pada masa masing. Tapi beruntunglah di dunia lagi dia ukur, dihisap di masih hidup ni dihisap. Macam mana cara dihisap masih hidup? Tidak ada rasa kedirian. Apa pun dia terima Allah susun. Baik semua dia rasa ni kau susun cantik semua ya. Itu semua apa? Kita nak nasi kerabu kan mesti ada apa? Daun apa? Daun selon apa? Bunga kantan, apa kau ibu? Senyap dia tu. Jadi cukup semua dengan budu baru jadi nasi kerabu. Kalau tak ada salah satu